Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin. وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, semata-mata dengan limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dapat menyambung pada pengajian kitab Matam Badrain wa Majma'ul Bahrain. Insya-Allah sambung lagi pada malam ini, sambung muka surat 44 berkenaan sembahyang qasar, syarat-syarat bagi sah qasar sembahyang. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين. Adapun sembahyang, kita ambil situ. Adapun sembahyang yang luput di dalam hadar, maka jangan diqadha. Maka jangan diqadha di dalam safar dengan diqasarkan dia. Bahkan wajib diqadhakan dia dengan sembahyang tamam. Sambung dengan sebahagian daripada syarat sah sembahyang qasar, kata dia dulu ialah orang yang mengqasarkan sembahyang tu menunaikan sembahyang yang 4 rakaat. Jadi sembahyang 4 rakaat dia qasarkan jadi 2. Jadi kalau subuh tak boleh qasar dah, memang 2 dah. Kalau maghrib memang 3, tak jadi setengah. Jadi hak bolehnya ar-rubaiyah, sembahyang yang rubaiyah, sembahyang jadi sembahyang zuhur, asar, insyaAllah. Jadi yang mana kita sampai pada persinggah, jadi mana-mana tempat yang kita singgah dalam perjalanan kita tadi, masjid suraunya, jadi kita sembahyang zuhur 2 rakaat, usalli fardal zuhri, usalli fardal zuhri rakaatain qasran. Itu akan disebut niat dia tu. Itu contohnya kan. Usalli fardal asri raka'ataini qasran, disebut 2 rakaat. Tak apa, tak mau sebut pun tak apa. Jadi kalau kata usalli, sekarang usalli, kita kata usalli fardal isya'i qasran. Jadi qasran itu 2 rakaat lah. Saja aku sembahyang zuhur qasar, saja aku sembahyang asar qasar, saja aku sembahyang isya qasar. Jadi kalau gitu dia katakan sini, adapun sembahyang yang luput dia dalam hadar. Jadi sembahyang yang luput, jadi sembahyang yang ditinggalkan, sembahyang yang tinggal dalam hadar. Jadi dalam hadar iaitu bukan ketika musafir. Jadi hadar lawan bagi safar. Jadi hadar macam kita duduk sekarang ni. Jadi kita duduk rumah ke tempat kerja kita ke masjid surau, yang mana perjalanan kita ni tak lebih daripada 2 marhalah. Pimai-pimai macam ni, jadi dia panggil hadar lah, walaupun tak duduk kat rumah.
Jadi sembahyang yang kita tinggal luput, mana kita tinggal ketika hadar, kita cakap duduk di rumah tak musafir, maka jangan diqada di dalam safar dengan diqasarkan dia, sembahyang qada tadi. Bahkan wajib diqadakan dia dengan sembahyang tamam. Di sembahyang tamam mana sembahyang yang cukup 4 rakaat lah. Jadi katakan minggu lepas jadi kita ada tinggal sembahyang. Jadi kita kata tadi dah senang cakap kan. Asar tadi dia galit-galit dengan kejauhan dunia dia, atau dia lupa nak sembahyang asar. Jadi sedang masuk maghrib sekarang. Tadi tak sembahyang asar tadi kan. Apa saya terlupa. Di dalam hadis yang kita pernah sebut, jadi Nabi menyatakan dalam hadis, jadi qada sembahyang kalau tinggal dengan lupa atau tertidur, itu dalam hadisnya. Jadi dalam hadis tak jumpa qada sembahyang kalau tinggal dengan sengaja. Tapi kenapa hamilkan? Jadi hak Nabi kata kalau tinggal sembahyang dengan lupa, dengan tertidur wajib qada. Apatah lagi kalau tinggal dengan sengaja. Ini dia panggil qiyas aulawi. Jadi ada qiyas aulawi, qiyas musawi, qiyas adna. Ini qiyas aulawi, lebih utama lagi maknanya. Kalau tinggal dengan tertidur, tinggal dengan lupa wajib qada. Apatah kalau tinggal dengan sengaja, lebih-lebih lagi wajib qada. Qiyas aulawi. Jadi wala taqul lahum uff, jangan kata cih, jangan tengking, jangan kata kasar, kata kata cih kepada ibu bapa. Itu dosa besar. Kalau kita adakah dalam Quran disebut wala tadrib lahuma wala tadribhuma wala tadribhima. Jadi tak ada perkataan jangan kau pukul dua ibu bapa, jangan kau pukul bapa, tapi wala taqul lahuma uff, jangan kata jangan kata cih, jangan maki hamil bapa, itu dosa besar. Jadi Allah Taala tak sebut jangan pukul. Jadi itulah maknanya dia panggil qiyas aulawi. Kalau kata uff, kata cih, itu pun dosa besar, apatah lagi pukul tubuh badannya. Lagi dosa besar kan. Itu yang kita pernah sebut dah. Jadi berbalik pada masalah kita sekarang. Tadi kita katakan masalah tadi kita tinggal asar tadi kerana galit sedang-sedang orang bang maghrib. Bila bang maghrib macam ni, kita dah nak musafir, kita nak ke Kuala Lumpur. Lepas sembahyang maghrib nak bertolak ke Kuala Lumpur contoh. Lepas tu dalam perjalanan kita ni kita nak buat qasar kan, jamak saja kan tanpa qasar, okey sajalah. Kita pun teringat, tadi aku sembahyang asar, aku tak sembahyang asar. Lah ni tengah musafir ke Kuala Lumpur di persinggahannya, habis dia sembahyang jamaknya, habis dia sembahyang qasarnya, dia nak qasarkan sembahyang asar yang ditinggal pada siang hari tadi, yang duduk di rumah tu, hadar dia panggil kan. Adakah boleh? Jawabnya tidak boleh. Pasal tinggal tu ketika hadar dia panggil, ketika duduk di rumah. Itu kata dia bahkan wajib diqadhakan dia dengan sembahyang tamam. Kena sembahyang 4 rakaat lah sembahyang tamam tu. Tamam tu sempurna lengkap 4 rakaat. Itu dia tu. Dan yang luput pada safar. Mana ada yang luput, mana ada sembahyang yang luput, mana sembahyang yang ditinggalkan pada safarnya. Harus diqadhakan di dalam safarnya dengan dikasarkan dia.
Dia qasar, mana dia sembahyang qasar 4 jadi 2 boleh. Jadi masalah berikutnya, masalah kita tinggal sembahyang. Jadi tinggal sembahyang asar, kita kata tadi musafir dia waktu zuhur, tengah musafir tadi siang tadi waktu zuhur dia qasar, singgah di masjid surau mana qasar 2 rakaat. Salli fardaz zuhri qasran, saja aku sembahyang zuhur qasar. Kemudian dia balik dalam urusan perjalanan dia, asar dia nak qasar dah pula. Dia nak qasar asar pula. Tiba-tiba Khalid punya Khalid masuk maghrib. Jadi tiba-tiba katakan masuk maghrib. Maknanya tadi dia tinggal sembahyang asar dalam keadaan dia safar. Tak apalah. Kata maghrib tu dia sampai rumah dah. Kalut punya kalut kan. Zuhur dia qasar, asar pun nak qasar. Tapi tiba-tiba Khalid punya Khalid sedang-sedang maghrib tu sampai rumah. Sampai ke tempat tinggal kediaman dia. Dia sembahyang maghrib macam biasalah, maghrib isya macam biasalah kan. Katanya esok ada urusan lagi di Kuala Lumpur, nak tinggal Pulau Pinang, nak pergi Kuala Lumpur musafir. Lepas subuh esok nak musafir pula. Bila nak musafir dalam perjalanan ke Kuala Lumpur yang besok harinya pula dia qasar sembahyang 2 rakaat. Lepas tu dia teringat, kemarin aku ada tinggal sembahyang asar. Tapi sembahyang asar kemana tinggal ketika safar juga kan. Maka masalah macam ni, kemarin tinggal ketika safar, lepas tu dah sampai rumah balik tidur, duk pagi esok keluar musafir pula. Mana hari hak kita musafir ni boleh kita qada untuk hak tinggal sembahyang hak kemarin dah. Hak kemarin, hak kita tinggal waktu asar dalam safar. Hak ni safar lagi. Jadi maknanya kita boleh buat 2 lah kan. Itu kan. Jadi rukhsah, dia panggil rukhsah. Dalam fiqahnya rukhsah, dalam usul qawaidnya rukhsah. Jadi kemudahan. Jadi tak mudah, lesen lah, lesen untuk sembahyang 4 rakaat jadi 2, dia panggil sembahyang qasar. Kata dia, dan harus pula ditamamkan dia. Disempurnakan dia kalau terjemah lughahnya. Maknanya sembahyang 4 rakaat bukan 2. Dan tidak harus diqasarkan dia pada hadar. Jadi kita tinggal hak kemarin tadi yang jadi asar dia kita kata, kita tinggal itu terlupa. Duk esok bila maghrib tadi sampai rumah, duk esok musafir pula. Duk esok masa musafir tu nak qada tu boleh buat 2, boleh buat tamam di tempat. Bebas lah kan. Itu makna ringkasnya. Makna hak kita setinggal sembahyang ketika qasar, kita nak qada balik ketika ketika musafir pula, boleh buat 2, boleh buat 4. Itu maklum. Habis contoh kata dia, dan tiada harus diqasarkan dia pada hadar. Jadi kalau tadi kita kata mudah, tadi dia musafir siang tadi. Jadi dalam musafir tadi dia qasar zuhur, mai asar dia terlupa nak qasar tadi, tapi terlupa sedang-sedang maghrib sampai rumah dah. Bila sampai rumah dia nak qada sembahyang asar dengan 2 rakaat, bolehkah? Tak boleh. Jawabnya tidak boleh. Sebab dia sudah jadi hadar. Dia sudah sampai rumah lah. Kalau lagi tak sampai rumah tak apalah kan.
Contoh kita kata tadi dia tak balik rumah lagi, zuhur, musafir, asar, musafir, tapi masa asar dia tinggal, dia luput, dia tinggal sembahyang asar. Masuk maghrib masih lagi dalam musafir, tak balik rumah lagi, musafir jauh lagi nak pergi ke Johor manakah. Lepas tu mereka, oh tadi tinggal sembahyang asar ni, kita ada musafir lagi ni. Kalau kita qada, kita musafir ni qada sembahyang hak asar tadi, boleh buat 2, boleh buat 4. Jadi kalau nak ringkas, buat 2. Kerana afdal bagi kita orang musafir 3 marhalah. Orang musafir yang 3 marhalah afdal bagi musafir tadi untuk melakukan qasar jamak ni. Kalau musafir tak sampai 2 marhalah, hanya 90 kilo ke atas sikit, mungkin 100 kilo lah kita kata, afdal kita buat sembahyang tamam. Afdal kita buat sembahyang tamam. Tapi dah perjalanan kita ni dah 150 kilo lebih kurang, jadi afdal bagi kita buat sembahyang jamak qasar lah. Kemudian kata dia, dan setengah daripada syarat sah sembahyang qasar itu bahawa diniat oleh yang musafir akan qasar di dalam takbiratul ihram. Jadi semasa takbir Allahu Akbar mesti ada ditayinkan, mana dihadir di sini, maknanya mana diniat, mana diniat dengan ada ta'yin, tentukan. Ini ibarat dia panggil ta'yin nafsih lah kan, ta'yinun nafsihi. Tengok contoh katanya, seperti katanya usalli faradaz zuhri, usalli faradaz zuhri maqsuratan. Sahaja ku sembahyang fardu zuhur diqasarkan dia, atau usalli faradaz zuhri rak'ataini. Tak mau sebut maksuratan ataupun tak mau sebut qasran, boleh saja kata rak'ataini. Sahaja ku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. 2 rakaat tu qasar lah, qasar tu 2 lah, itulah. Jadi nak bagi perhabis, sahaja aku banyak pada zuhur 2 rakaat qasar, lengkap lagi lah kan, lagi panjang, lagi lengkap, lagi bagus. Jadi hak kita nak kena faham di sini, kembali kepada niat yang kita pernah bicara dalam rukun sembahyang. Sebagai rukun sembahyang 13 ialah niat, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hingga akhir hadis. Jadi dalam hadis sebut ma nawa. Jadi ma nawa. Bicara dalam bab niat ada qasad, ta'arud, ta'ayyun. Qasad, ta'arud, ta'ayyun. Ta'ayyun dapat ta'yin, dibaca. Tapi ada satu perkara lagi yang kita pernah bincangkan, dia panggil ta'ayyun nafsih lah. Ta'ayyunun nafsih. Maka bila sebut tentang sembahyang qasar, dia kata tadi, jadi syarat sah dia mesti niat qasar tu semasa dalam takbir. Mula-mula kita masuk sembahyang, kita rukun sembahyang kita takbirul ihram. Jadi takbirannya sekali saja, Allahu Akbar. Jangan kita faham, mungkin ada sebagian secara kita faham, dia kata takbiran tu banyak kali. Mana banyak kali? Sekali saja. Mula-mula masuk sembahyang kan, Allahu Akbar. Tu dia kata rakaat takbir tu takbir intiqalat. Sujud, bangun dari sujud seterusnya, itu takbir intiqalat.
takbir perpindahan rukun, nak rokok, nak sujud, nak bangun daripada sujud seterusnya kan. Itu sunat. Sunat hay'ah. Sunat hay'ah kena baca kan bagi pahala banyak. Ni hak mula maksud semayang kita takbir Allahu Akbar. Ni dia panggil takbiratul ihram, rukun semayang. Nah, kalau semayang fardu ada qasar, ta'arud, ta'ayun. Jadi kita semayang maghrib, ni ulangan kan. Sahaja aku semayang fardu maghrib, sahaja aku semayang dia panggil qasar. Fardu dia panggil ta'arud, maghrib dia panggil ta'yin. Mai mana qasar, ta'arud, ta'yin tu mai pada hadis lah. Hadis yang besarnya innamal a'malu binniyat. Ta'yin mana tu? Manawa tu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amanawa. Barang perkara hak diniatnya. Tu dia panggil ta'yin. Tadi kita semayang maghrib kita ta'yinkan, kita tentukan maknanya. Tentukan tajuk semayang kita ialah maghrib. Sekali tajuk semayang kitanya ialah Isya dan seterusnya. Ini tajuk semayang kita bukan setakat zuhur saja, ada lagi qasar. Zuhur yang qasar lah, yang diqasarkan. Atau sebut tadi usalli fardhu zuhri raka'ataini, saja aku semayang pada zuhur 2 rakaat. 2 rakaat itu mana qasar lah. Jadi kita kata pendek, sahaja aku semayang fardu zuhur, sahaja aku semayang dia panggil qasar, fardu dia panggil ta'arud, zuhur dia panggil ta'yin, qasar ataupun sebut tadi 2 rakaat dia panggil ta'yin nafsih, ta'ayyunun nafsihi, ta'ayyun nafsi, tentukan dirinya, keadaan kedudukan dia sekarang. Zuhur qasar, asar qasar, isya qasar. Gitu juga yang kita pernah sebut dan balik kita semayang Jumaat. Jadi bila kita bahas tentang apa qasar, ta'arud, ta'yin, ada ta'yin nafsi. Bila ta'yin nafsi kena ingat ada 2 perkara. Ya, kalau bab semayang qasar ni, qasar dah ta'yin nafsi. Mesti hadir dalam hati kita tu ketika kata Allahu Akbar, sahaja aku semayang fardu zuhur qasar. Qasar tu niat ketika dalam ucapan Allahu Akbar. Itu kan qasar mesti dalam contoh. Macam mana kita semayang Jumaat, ada ta'ayyun nafsih pada semayang Jumaatnya. Kita niat imaman, kita niat makmuman. Yang imam lah, yang kita makmum ni niat makmum. Sahaja aku semayang fardu Jumaat, makmum. Sahaja aku semayang fardu Jumaat, imam. Jadi tu imam wajib niat imam pada ketika takbir sembahyang Jumaat. Makmum wajib niat makmum pada takbir sembahyang Jumaat. Kalau tak niat tak sah. Contoh yang kita pernah sebut, habis bagi salam Jumaat tu imam kata tadi saya lupa lah nak niat imam lah. Okey, masalah ni berat, maka sembahyang Jumaat kena buat lain, baca khutbah lain, sembahyang lain. Ini penting. Itu kan. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi semua perkara fiqh yang disebut oleh ulama fiqh dalam kitab kecil sampai kitab sebesar-besarnya kan, sampai kitab yang dikarang syarah bagi lebih kurang 40 jilid. Ila Imamul Haramain, begitu panjang kitab dia kan. Dulu tak ada cetak, sekarang kan ada cetak. Syarah pada
Jadi ada dua syarah dia lah. Jadi sampai berpuluh-puluh jilid macam tu kan. Semua tu proses dia Quran hadis terbitlah ilmu fiqahnya. Ya. Kita kata mana dalil rukun wuduk tu ada 6. Ambil daripada Quran hadisnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum jalan sampai akhir. Situ ada 4 rukun wuduk nak. Bamai hadis pula, hadis tentang niat, hadis tentang tertib, jadi 2. Jadi rukun wuduk ada 6. 4 dari 4 tu basuh muka, tangan, sebahagian kepala, kaki. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum tu. Itu 4 situ. Yang 2 lagi rukun wudu ambil pada hadis tentang niat dan hadis tentang tertib. Cukup 6. Ini dia tanya mana hadis kan. Kalau kita belajar fiqh, kitab fiqh tak boleh hadis sebab kitabnya kitab fiqh dah diproses. Macam mana kita pergi ke nuri ataupun makanan yang dimasak di rumah kita, di kedai ke nuri, dia bermain dah masak siap dah. Dia tak bermain bahan mentah. Dia kalau suka belacan dia main rempah bawang apa. Nak buat apa ni? Saya tak pandai masak. Kalau saya pandai masak, saya malas masak, saya rajin makan saja. Jadi orang akan hidang yang dah siap. Kalau dah siap masak kan, tak payahlah tanya bahan mentah ni. Sebab kita tidak, yang bertanya tu bukan pandai masak ataupun malas masak. Tak payah tanya. Dah dihidang, silakan makan. Itulah bandingannya. Kitab dah dihidang oleh orang lama, baca kitab lah kalau reti kan. Jangan diamalkan apa yang reti. Kemudian kata dia dan setengahnya. Jadi dan setengahnya bahawa jangan ia mengikut pada satu suku. Jadi sebahagian daripada syarat sah sembahyang qasar, bahawa jangan ia orang yang qasir tadi, orang yang maqasir sembahyang tadi, mengikut pada satu suku, satu juzuk, satu sebahagian daripada sembahyangnya. Sembahyang qasar tadi, sembahyang qasar akan orang yang sembahyang tamam. Jadi kita sembahyang 2 rakaat qasar pada sebahagian daripada juzuk sebagai sembahyang kita tu ikut orang sembahyang tamam, sembahyang 4 rakaat dah. Sembahyang tamam ni sembahyang hak sempurna, sembahyang 4 rakaat. Jadi contohlah kita musafir siang tadi kita kata jadi kita singgah di masjid, tu imamnya sembahyang zuhur, mereka tu orang mukim situ sembahyang tamam. Kita yang nak buat qasar 2 rakaat ni duk pergi ikut sembahyang tamam, mana sah? Dia tak boleh macam tu. Jadi tu hak tu ikut juga tu. Ikut tu kalau kita buat 4 kan, tak ada masalah. Kalau kita nak kepada pahala yang banyak, jadi kita singgah zuhur tadi, kita nak buat apa? Jamak takdim. Tengok tu imam masjid tu sembahyang zuhur 4 rakaat, main tamam lah. Kita pun main tamam lah. Habis tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kiri kanan. Kita bangun, kita qamah, kita sembahyanglah qasar 2 rakaat. Usalli fardal asri qasran ataupun rakaatin qasran lillahi ta'ala. Itu kalau nak buat jamak macam tu tak apa. Tapi lah ni bukan kita nak buat jamak, kita fikir aku nak buat qasar. Jadi bila sampai masjid ni buat qasar, sampai surau ni buat qasar.
tiba-tiba sampai kat masjid tu tok imam tu depa duk qomat nak semayang zuhur. Kita nak buat qasar boleh ke turut? Tak boleh lah. Depa kata ni kalau semayang tu semayang 4 rakaat zuhur kan. Tu kalau semayang subuh, semayang subuh pun sama juga. Semayang subuh pun kita semayang qasar. Kita semayang qasar nak pergi turut orang semayang subuh. Apa kata mana ada qasar subuh pula. Ini mungkin masalah orang main subuh tu dia qada lah. Dia abang kawan tadi saya tak main subuh. Kan tak main subuh ni baru nak semayang subuh ni. Kita ni grup kita ni orang musafir. Kita nak pergi turun, kita nak buat qasar, nak pergi berimamkan kepada imamnya orang yang semayang tamam, walaupun tamamnya semayang subuh tak boleh. Tak nanti 4 rakaat. 2 rakaat subuh pun sama juga. Jadi kerana semayang subuh tu walaupun dia tak 4, dia 2, masuk dalam makna semayang tamam. Semayang 5 waktu tu kan. Itu masalah yang kita perlu perhati ya. Jadi kata dia di sini maka jika mengikut yang semayang tamam, jika pada satu suku daripada semayangnya sekalipun, dia kata maka jika mengikut yang semayang tamam, semayang 4 rakaat kita kata, jika pada suku daripada semayangnya sekalipun, semayangnya orang yang qasir, orang yang semayang qasar sekalipun, seperti didapatkan dia, didapat kita kata turutlah sebenarnya kan, didapat mana diturutkan dia. Jadi diturutkan dia orang semayang tamam, imam semayang tamam ni pada akhir semayangnya, pada hujung tok imam yang semayang tamam. Jadi kita ceritanya kita singgah zuhur tadi, tok imam tu kan nak bagi salam dah, dia baca tahiyat akhir lah kan. Ni kita ni dia semayang tahiyat akhir, kita nak buat qasar, okey je ni rasa-rasa. Ni rasa-rasa kan. Tak boleh. Dia kata satu juzuk, satu suku dia panggil. Bahasa suku ni bahasa petani, juga bahasa Kelantan, suku. Jadi bahasa Arab juzuk sebahagian lah. Jadi kita kata suku di sini, kita kata kita musafir, kita masuk nak semayang kat dalam masjid, kita tengok tok imam muqim situ, depa semayang zuhur dah duduk tahiyat akhir, kita pun takbir Allahu akbar saja. Aku semayang fardu zuhur qasar makmum. Lepas tu imam bagi salam, kita pun bangkit. Boleh kata boleh? Tak boleh. Dia kata ikut sikit je, kita bukan ikut 4 rakaat pun, kita ikut hujung je. Tak boleh. Tu dia kata dia seperti didapatkan dia, dapat turutkan dia lah, turut dia tu imam semayang tamam tu pada akhir semayangnya. Kita akhir semayang tu seperti contoh kita turut dalam ketika tahiyat akhir dah, wajiblah ia semayang tamam. Kalau duk gagah turut juga semayang, dia kena mesti semayang tamam. Jadi dia niat qasar, tapi kalau turut juga dia kena teruskan dengan semayang tamam, semayang 4 rakaat. Terbezakan. Itu masalah fiqahnya. Jadi kalau kita membincangkan tentang masalah Jumaat,
Sembahyang Jumaat 2 rakaat, ada ketika jadi 4. Jadi 4 macam mana? Kalau kita mai lewat Jumaat ketika cerita aman dulu kan, tak ada Covid lagi, dia mai lewat. Jadi dia sampai masjid tu imam dah rokok, dah bangun daripada rokok rakaat yang kedua dia. Kita pun takbir Allah Akbar, niat jemaah macam biasa 2 rakaat kan. Habis tu imam bagi salam, kita makmum yang pension lambat macam tu kena buat 4 rakaat. Niat tadi kan Zuhur, niat tadi kan Jumaat 2 rakaat. Tapi lah ni bila tu imam bagi salam, kita tak buat 2 rakaat. Kita masbuk ni kan, masbuk. Ya, jadi kita sampai kat masjid tu imam dah masuk rakaat kedua, rakaat kedua. Tapi dah kita tengok tu imam tu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, kita bawa Allahu akbar. Jadi kes masalah macam ni, lepas tu imam bagi salam, kita makmum kena buat 4 rakaat. Tu niat tadi Jumaat 2 rakaat, niat tak apa. Awal kita niat kita niat 2 rakaat, tapi perbuatan 4 rakaat. Pasal apa? Pasal kita tak sempat dapat 1 rakaat bersama tu imam Jumaat. Berbeza pada masalah qasar ni, kita duk pi turut juga orang yang sembahyang tamam zuhur tadi, kita nak buat 2, tak jadi 2, kena teruskan tukang jadi 4. 2 niat 2 tukang jadi 4. Jadi kalau kita niat 2 ikut orang sembahyang tamam, kita pi buat 2 juga tak sah lah. Dan setengah daripada syarat qasar, sembahyang qasar diqasadkan dengan safarnya akan tempat yang tertentu. Ada ta'yin tentu. Orang tanya nak pergi mana, dia boleh habang nak pergi mana. Kalau orang tanya nak pergi mana ni, jalan jauh dah tapi tak tahu nak pergi mana, ikut kaki ya, ikut kaki. Kalau kereta motor, dia start motor, ikutlah motor dia pergi tang mana pun ikut dan lah. Tak ada dalam dalam fikirannya nak tuju destinasi tang mana tak tahu. Ini dalam bahasa Arab dia panggil haim. Jadi orang haim, dengan makna haim ni man la yadri aina yatawajjahu. Haim tafsir ke Arab maknanya man la yadri, orang yang tak tahu, aina yatawajju, ke mana nak dituju. Dia nak pergi tang mana tak tahu. Orang ni nak pergi mana ni, nampak jauh main ni, tak tahulah, ikutlah sampai tang mana kan. Jenis orang macam ni, bolehkah, soalannya bolehkah dia buat qasar jamak ni? Jawab dia tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau kita baca yang atas dulu kan, syarat yang awal kita sebut dalam kitab ni dulu ialah jangan ada sapannya maksiat. Kalau di sini dia pergi Kuala Lumpur kerana dia nak mencuri lah, contoh mudah. Apa-apa tu nak pergi mencuri lah. Mencuri contohnya kan. Tu siapa dia tu memang perjalanan ke sini nak pergi Kuala Lumpur, tak boleh buat jamak. Tapi kalau jenis jalan tak tahu tempat tuju ni pun sama juga dengan orang yang sapar maksiat tadi, sapar nak mencuri tu. Dia ada makna situ.
Walaupun dia ni berjalan tak tahu tempat tuju, dia tak mencuri, dia tak kacau orang, dia tak buat benda hak maksiat apa, tapi dikira maksiat juga. Bagaimana mafhum dalam antara kitab fiqh. Jadi Allah seperti Syekh Ibn Hajar sebut, sebab apa orang haim ni orang yang musafir tapi tak tahu tempat tuju nak pergi tang mana kan. Nak pergi mana tak tahulah, ikut kaki. Ini dikira sebagai dia mempenatkan diri dia, menyusahkan dirinya sendiri. Jadi dia mempenatkan diri dia. Kalau zaman dulu naik kuda ke naik unta, unta dia tahan lama apa semua berjalan, tapi penat lah. Kalau sekarang naik kenderaan macam kita naik hari ni kan, jadi tak tahu nak pergi mana. Itu ada unsur maksiat juga. Dikira ada makna maksiat walaupun dia tak mencuri, walaupun dia tak minum arak, walaupun dia tak berjudi. Jadi inilah yang disebut oleh ulama, orang haim ni dia tidak boleh buat qasar jamak pasal ada kemaksiatan di situ, kerana dia berjalan tidak ada tempat tujunya. Telah itu tak apalah, tapi bila dia membawa kepada dia mempenatkan diri dan mempenatkan kenderaan yang dia kenderai. Itu mafhum kalam ulama, seperti mana Syekh Ibn Hajar sebut. Itu dia punya ilat dia lah, sebab dia kan taklil dia. Kita ambil tiga sikit lagi. Kata dia, dan setengahnya. Jadi satu perkara yang kita perlu ingat, kita sebagai ketua rombongan lah, sekurang ketua rombongan kita, sebuah kereta lah kan, kita sebagai bapaknya, ada anak seri kita naik kenderaannya, tak nanti rombongan besar, kecil kan, sebuah kereta aja. Kalau gitu, kalau kita nak musafir, kita tolonglah bagi tahu kepada anak seri kita ni nak pergi mana kan. Nak pergi mana ni, anak dia tanya, kena sebutlah. Nak pergi Negeri Sembilan, nak pergi Seremban. Pergi Seremban, tahulah kan, ni kita di Pulau Pinang ni, musafir jauh ni. Kita nak pergi mana? Pergi Kelantan, kita nak pergi Perlis kan. Jauh lah kira Perlis tu, Perlis lah buat jamak kalau 100 kilo lebih, 90 kilo lebih. Jadi kita boleh buat jamak. Tapi sebaliknya, perkara yang kita kena ambil berat, kalau kita tak habang. Jadi anak isteri kita ni duduk dalam kereta kita bawa berjalan makan, tapi makan kita, musafir kita ni jauh ni, tapi ada tempat dah tuju. Nak pergi mana ni? Nak pergi Kelantan, nak pergi Kota Baru, Kedah, nak pergi Kota Baru. Tapi tak habang kepada anak isteri nak pergi Kota Baru. Bila ditanya, kita pergi jalan-jalan lah makan angin kan, jalan-jalan makan angin. Sedangkan kita sebagai bapa fikir, aku nak pergi Kota Baru. Jadi ada tujuannya. Anak isteri tak tahu kita ni nak pergi mana ya. Ikut sajalah. Ikut sajalah. Bila dia kata ikut sajalah, jadi anak isteri kata, nak pergi jalan dekat-dekat je lah. Ni nak pergi Sungai Petani ke atau Setang ke, no? Ni nak pergi Baling Kesit ke kot. Tiba-tiba kita pun dalam perjalanan kita dengan tak habang itu, ikut saja kita kata ke keluarga kita, kita pun nak berhenti. Jadi Penang, nak pergi ke nak pergi Kelantan, tentulah dia singgah nak semayang. Tak mana-mana kan dia nak semayang.
belah apa balingkan kita di singgah contoh. Surau masjid mana di sini? Dia kata ke Anas, kita sembahyang jamak, kita main qasar ni. Jawab masalah ni tak boleh. Dia boleh lah. Si bapa tadi yang tahu nak pergi ke tempat dia tuju, nak pergi ke dua marhalah, ke Kota Baru contohnya. Boleh dia buat qasar jamak. Anak isteri tak boleh. Sebab tak tahu. Sebab tak tahu. Sebab jahil perjalanan tadi. Pergi mana ni? Baru dia abang, ni kita nak pergi Kota Baru ni. Ingatkan nak pergi Kota Star saja. Jadi nak pergi Kota Star saja, pergi Kota Baru. Kalau gitu bapaknya seorang saja buat qasar jamak anak. Jadi anak isteri tak boleh bila sampai ke tempat persinggahan nak semayang tadi. Nak boleh buat jamak pula macam mana bila? Nanti bila dah tinggal masjid surau yang disinggah tu, nak pi dah tahu kita nak pergi Kota Baru, singgah pula nanti kan nak semayang semayang waktu asar ke maghrib isya kan. Ketika tu boleh buat jamak setelah tahu. Ni tak tahu apa satu. Tak tahu apa satu kan. Ini perkara bukan haim. Tapi dereba tak habang. Dereba tak habang. Sebab tu dalam musafir kita kena habang kepada rombongan kita nak pergi tang mana. Bila habang jauh tu fahamlah kan. Dua marhalah tu. Ni tak tahu pergi dekat je tiba-tiba nak suruh buat sembahyang jamak qasar, tak boleh lah. Kata dia dan setengahnya bahawa berkekalan saparnya pada sekalian semayangnya. Jadi sekalian semayang mana seluruh rakaat semayang dah. Seluruh rakaat semayang, 2 rakaat semayang tu dalam keadaan safar. Maka jika sampai perahunya, ini cerita zaman naik perahu, kalau kita naik kereta ke motor ke, sampai perahunya kepada negeri tempat kediamannya. Dia duduk kampung, dia duduk taman. Kalau sekarang padahal dia dalam sembahyang, masih sembahyang tak habis lagi, wajiblah ia sembahyang tamam. Kita ambil perahu lah, kita kata ini cerita perahu lah kan. Contoh kita katalah rumah dia tepi pantai. Ini cerita zaman dulu kan. Zaman ni pun sama juga rumah dia kan. Tak Kuala Kedah ke mana ke kan. Jadi rumah dia betul tepi pantai, dia naik perahu kapal, bot. Mayang atas kapal. Bot dia laju, kapal dia laju, dia duk ingatkan dan lah sembahyang 2 rakaat ni lah musafir. Masuk rakaat kedua tiba-tiba bot dia dah sampai pesisiran pantai. Sampai dah. Jadi dia nak buat 2 jadi 4. Tukang jadi 4. Dia kata wajiblah ia sembahyang tamam. 2 jadi 4. Asal 2. Dalam musafir tak apa boleh buat 2. Tapi ketika dalam keadaan tengah, dia kata padahal ia dalam sembahyang, mana hal tu sedang lah, sedang tengah-tengah tu sembahyang, tiba-tiba dah sampai perahu dia tu sampai ke rumah dia tepi pantai tu. Kalau tepi pantai lah kan. Kialang dengan kita yang tak ada tepi pantai ni, duduk kampung, duduk taman ni kan. Itulah maknanya ya. Jadi kalau jadi kalau kita naik kereta api, kita katakan naik kereta api, rumah kita tu sebelah, dia dekat dengan stesen kereta api. Rumah kita tu kita kata sini kereta api kan, Sekulugok ke Padang Lalang kan, kita dekat. Dia naik kenderaan kereta api tadi,
Tengah-tengah semayang kereta api, tiba-tiba sampai stesen dah, Padang Lalang, Rasik Gelugong. Jadi semayang dia baru 1 rakaat masuk, nak buat 2 rakaat lah saya. Tapi tak dan masih dalam 2 rakaat tak habis lagi, tiba-tiba dah sampai awal sebelum dijangka. Bila sampai ke stesen, kebetulan rumah kita dekat dengan stesen kereta api, di situ kita kena teruskan semayang kita 4, bukan 2. Cukup sekat dulu. InsyaAllah kita sambung tuan-tuan. Dan setengahnya mengetahui ia akan harus qasar. InsyaAllah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal rizqi wa abwaabal ilmi wa abwaabal rahmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an katsiran mubarakan fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaak wa anta radin 'anna واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.